Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saya muliakan Imam Bahri yang menjemput saya pada hari ini, ahli jawatankuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya yang dikurniakan kepada kita saban hari, kan? Nikmat zahir yang banyak yang diberikan kepada kita, dan juga nikmat batin. Dan nikmat batin yang dikurniakan itu lebih besar daripada nikmat zahir. Nikmat yang zahir ni pun dah kita tak terkira dah banyak, kan? Sehat kita, ada keluarga, ada harta, ada anak, ada cucu, kan? Jadi banyak itu pun dah banyak dah. Apatah lagi nikmat batin yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah, jika engkau cuba nak kira nikmat Allah, satu nikmat Allah yang Allah beri kepada kau, la tuhsuha, engkau takkan mampu hitungnya. Berapa besar tu kau tak boleh nak kira banyak mana. Sama dengan 500,000 tak? Tak sama. Besar nikmat tu, kan? Dan besarnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi bagaimana kita berlaku adil dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bila dia beri kita banyak benda, apa yang kita kena buat? Kita nak balas balik tak dapat dah. Kita kena syukur, iaitu kita sebut alhamdulillah. Ya Allah, puji dan syukur untuk engkau, untuk Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat. Jadi lepas solat tu kita janganlah selalu nak tinggal-tinggal, kan? Lalu nak doreh kadang, kan? Jadi kalau ada masa kita zikirlah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, ataupun 33, ada dua riwayat lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi hari ini kita berada pada hujung-hujung Rabiul Awal. Ni nak hujung lah Rabiul Awal, habis dah kot. Yang Rabiul Awal, yang mana Rabiul Awal adalah bulan yang sepatutnya kita jadikan bulan untuk kita mengingati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal dikatakan bulan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ulama khilaf, kan? Rabiul Awal tu sendiri yang popular 12 Rabiul Awal Nabi lahir, tetapi ulama khilaf. Ada yang kata 8, ada yang kata 9, ada yang kata 20 lebih Rabiul Awal. Itu pada dalam Rabiul Awal, tapi ada juga ulama kata bulan lain bukan Rabiul Awal, kelahiran Nabi SAW. Jadi ada banyak riwayat tentang kelahiran Nabi ni, sebab masyarakat ketika itu tak peduli sangat bila lahir. Tetapi apabila sejak Rasulullah lahir tu, bila dia diangkat menjadi Rasul, tarikh-tarikh yang diletakkan dalam tu semua ada, kan? Jadi tarikh yang sepakat para ulama kata ataupun ulama tahu adalah pada hari kewafatan Nabi. Yang pasti Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Yang pasti. Lahir ni tak pasti lagi. Lahir boleh jadi 9, boleh jadi, tapi yang pasti wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pada 12 Rabiul Awal. Jadi banyak lagi lah kisah-kisah yang berlaku pada Rabiul Awal, antaranya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhijrah juga pada Rabiul Awal. Nabi masuk ke Madinah itu dikatakan pada 12 Rabiul Awal. Nabi keluar daripada rumah 28 Safar, macam itulah. Keluar daripada Mekah tu, menyorok dekat Gua Sur, turun ke bawah. Nabi apabila berhijrah, dia bukan naik ke atas, kan? Mekah kat bawah, naik ke atas Madinah. Tapi Nabi nak kelirukan musuh, Nabi turun ke bawah, menyorok di Gua Sur, lepas tu naik balik
ikut jalan yang orang tak ikut sampai dia kubak dan dia masuk ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal ini banyak peristiwa-peristiwa yang besar. Jadi sebanyak mana habis dia Rabiul Awal, berapa banyak peringatan kita ataupun ingatan kita terhadap Nabi SAW yang kita tahu, ataupun cinta kita itu bertambah tak pada bulan Rabiul Awal. Jadi kita kadang-kadang join apa-apa majlis cinta Rasul, tapi kita masuk kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang berlaku pada Rasul, kan? Kita menyanyi-nyanyi ke apa, kita pun tak tahu, kan? Jadi yang tu juga tidak sepatutnya lah. Sepatutnya bulan ini dipenuhi dengan mengingati jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi hari ini saya pun tak tahulah suruh bincangkan sikit pasal Palestin, tuan-tuan. Jadi saya ni pun sebenarnya bukan pensyarah sejarah, bukan. Saya mengajar di UNIMEL, Universiti Melaka, pensyarah bahasa Arab, kan. Jadi bolehlah cakap Arab sikit-sikit tu yang orang panggil ceramah. Tapi rumah saya sebenarnya dekat Senawang, di Negeri Sembilan. Jadi pulang setiap hari kat sini. Jadi lambat sikit lah tadi. Jadi hari ini kita nak bincang, tuan-tuan, berkenaan dengan Palestin. Apa kaitan Palestin dan juga diri kita, Palestin. Jadi kita tahu dalam setahun tu kadang-kadang ada akan berlaku sekali isu Palestin dan orang semua akan bising pasal Palestin, kan. Lepas tu diam balik, ada orang mati pula, ada orang bunuh pula, ada perang kau, kan. Jadi bisinglah balik orang pasal Palestin. Kita pun apa jadi. Jadi kenapa, tuan-tuan? Jadi hari ini kita hanya mungkin nak bincangkan satu dua perkara berkenaan dengan apa kaitan kita dengan Palestin. Okey, jadi yang pertama sekali, kenapa Palestin itu penting terhadap orang-orang Islam? Yang pertama sekali, Palestin Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat beribadat kedua selepas daripada Masjidil Haram. Ditanya kepada Nabi SAW oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi SAW, tanya kepada Rasulullah. Dia tanya, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Wahai Rasulullah, masjid mana satu yang pertama sekali diletakkan ataupun diasaskan di muka bumi ini? Lalu Rasulullah SAW bersabda, Al-Masjidul Haram. Yang pertama sekali adalah Masjidul Haram. Dalam muka bumi ni dulu tak ada tempat ibadah, yang pertama sekali diasaskan adalah Masjidul Haram. Maknanya dulu ada tak sebelum zaman Nabi Adam tu, ada tak orang beribadat? Ada, tetapi tempat orang beribadat secara khusus tak ada, melainkan setelah diasaskan oleh siapa yang asaskan Masjidil Haram? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubarakah. Sesungguhnya sesungguhnya rumah yang pertama, iaitu rumah ibadat yang pertama, diletakkan oleh manusia adalah Bakkah, iaitu yang di Bakkah. Nama lama bagi Makkah adalah Bakkah, Bakkah dengan ba. Kalau kita aja mim, Makkah, kan. Itu adalah yang pertama. Yang lepas tu Abu Dzar tanya kepada Rasulullah, summa ayyu, kemudian lepas Masjidil Haram itu apa pula yang dibina selepas Masjidil Haram? Lalu Rasulullah kata, Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa yang kedua. Aqsa tu pun dah menunjukkan jauh, kan. Aqsa means jauh, kan. Qultu, lalu Abu Dzar kata, qultu kam bainahuma, berapa di antara keduanya, yakni berapa lama selepas yang pertama diasaskan dengan Masjidul Aqsa itu dibuat, berapa lama? Kata Nabi, arba'una sanah, 40 tahun. 40 tahun di antara kedua-duanya. Kemudian Nabi kata, summa haitsuma adrakatka as-salah fasalli fahuwa masjid.
Kemudian Nabi kata, di mana sahaja engkau dapati boleh untuk salat, maka salatlah. Yakni kalau mana sahaja yang kau dapat, kau rasa selain daripada masjid, mana-mana sahaja kau rasa okey untuk salat, Nabi kata salatlah. Fahuwa masjid. Maka dia adalah juga masjid. Jadi Nabi kita diberikan syariat. Sebelum daripada Nabi kita, umat-umat sebelum daripada kita, mereka akan mesti berhimpun di situ untuk beribadah. Nabi SAW, kita ini boleh beribadah, boleh bersolat di mana-mana sahaja selain daripada masjid. Jadi masjid. Jadi kalau kita tengok benda yang diamalkan, seperti agama-agama yang kita nampak yang dah terseleweng daripada Islam, seperti Yahudi, mereka akan berkumpul di sinagog dia, kan kumpul. Begitu juga Kristian, nak beribadah dia kena pergi dekat situ. Nak doa mungkinlah doa di mana-mana, tapi kalau nak ibadah, nak upacara ibadah mesti di tempat dia. Tapi Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi di mana-mana sahaja boleh kita dirikan salat. Okey, itu adalah cerita tentang kenapa pentingnya Masjidul Aqsa tadi, tuan-tuan. Jadi dia adalah masjid yang nombor 2 yang diasaskan di atas muka bumi ini, Masjidul Aqsa. Baik, seterusnya, kenapa Masjidul Aqsa juga penting kepada kita selain daripada dia adalah Masjidul Aqsa terletak di Palestin lah. Jadi bumi Palestin ini juga dikenali dengan bumi para nabi, bumi Anbiya. Para nabi hampir ramai juga, bukanlah semua, tetapi hampir ramai juga rasul-rasul yang kita kenali tinggal di bumi Palestin. Jadi yang pertama yang kita tahu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ni bukan berasal daripada Palestin, dia berasal daripada Iraq, Babil, area kawasan itu, dan kemudian dia berpindah duduk di Palestin. Jadi Ibrahim Abul Anbiya, bapa segala nabi, dia duduk di Palestin. Dia adalah bumi orang tu. Jadi kalau kita suka dengan orang tu, tuan-tuan, kalau kita ada minat dengan orang tu asal mana, kita akan sayang juga, kita akan sayang orang tu, dan juga kita akan sayang negara orang tu. Jadi Nabi Ibrahim berasal daripada Palestin, tinggal di Palestin. Kemudian selepas daripada dia adalah Nabi Musa. Jadi sebelum daripada, sebab kita tahu daripada Nabi Ibrahim, dia ada 2 orang anak. Anak dia bernama Ishak dan juga Ismail. Daripada keturunan Ishak ini lahirlah Bani Israel. Yang duduk merata-rata dan dia orang masuk ke Mesir pada zaman Nabi Yusuf, dan akhirnya balik ke Palestin pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa lintas Laut Merah dan bawa masuk balik dia orang ini kawasan Palestin. Jordan, Palestin, Syria, duk kawasan tu lah. Jadi dia orang mula bertebaran pada zaman Nabi Musa. Jadi Nabi Musa juga terkenal dengan Palestin. Selepas daripada tu kita tahu juga Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud juga kita tahu Allah Ta'ala berikan dia kerajaan di Palestin. Jadi Allah Ta'ala mudahkan dia, dan dia lembutkan besi. Maknanya dia ini tukang besi lah, dan dia juga adalah pemimpin kepada Bani Israel yang tinggal di Palestin. Daud. Selepas daripada Daud adalah Nabi Sulaiman, iaitu anak kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam juga tinggal di Palestin, memerintah di Palestin. Nabi Sulaiman kita tahu dia punya wilayah dia besar, tetapi di mana dia punya ibu kota adalah Palestin. Dan Nabi Musa ini, Nabi Sulaiman ini diberikan Allah Ta'ala kelebihan lah, yang mana tidak ada kelebihan diberikan seperti dia kepada orang lain. Yakni dia boleh berbicara dengan binatang, boleh mengarahkan jin, sehingga dia boleh mengarahkan angin pun dia boleh kuasai.
Jadi kalau kita ni ada seorang pemimpin yang boleh menguasai angin, kita tak payah dah bina tentera beryo-yo kan, sebab kita suruh angin tiup je lah, senang kan. Tapi tak ada dah selepas daripada Nabi Sulaiman. Okay. Dan Nabi Sulaiman juga kalau kita tengok dalam Al-Quran ada satu kisah yang dia bercakap dengan semut. Dikenali tempat Nabi Sulaiman bercakap dengan semut itu sebagai Wadi An-Namal. Wadi An-Namal, lembah semut. Dan lembah semut ada sampai hari ini. Dia terletak dekat dengan Asqalan. Sekarang ni dipanggil Ashkelon. Selepas asalnya Asqalan ini nama Arab, Asqalan. Tetapi setelah Yahudi ambil alih tanah ni, orang-orang Yahudi ambil alih tanah ni, tak rampas tanah ni, dia bagi nama sebut macam dia lah, jadi Ashkelon. Baik, itu juga tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Selepas daripada tu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga berada di Palestin, dan pada masa yang sama tinggal juga di Palestin itu adalah keluarga yang kita panggil sebagai Ali Imran. Kita baca surah Ali Imran tu, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah itu, Ali Imran, keluarga Imran ini juga tinggal di Palestin. Siapa keluarga Imran? Daripada keluarga inilah lahirnya seorang wanita yang bernama Maryam alaihis salam. Daripada Maryam lahirlah seorang nabi yang namanya Nabi Isa alaihis salam. Siapa lagi yang berlaku? Okey, jadi sebelum daripada Nabi Isa tadi, berlaku juga di Palestin ini kisah Talut dan juga Jalut. Allah Ta'ala kisahkan cerita ni di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, kalau tak silap, Baqarah ke Ali Imran? Baqarah. Surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Okay? Jadi Allah Ta'ala ceritakan tentang Talut dan juga Jalut ni, kisah dia ni dalam Al-Quran, yang mana orang-orang Bani Israel dalam Al-Quran, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kisah Bani Israel sebelum daripada Nabi Muhammad, yang Allah Ta'ala panggil ya Bani Israel, ya Bani Israel. Bani Israel pada zaman itu adalah orang-orang Islam. Mereka lah hanya orang-orang Islam yang ada atas muka bumi. Selain daripada mereka adalah pagan, penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah macam-macam. Bani Israel adalah satu-satunya orang Islam pada zaman sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad, mereka kufur. Dan mereka sudah dikira kufur pada hari ini. Okay. Jadi Talut dan Jalut diceritakan di dalam Al-Quran. Apabila ketika itu bersama-sama dengan mereka ada seorang Nabi yang dipanggil sebagai Syamuel. Nabi Syamuel alaihi salam, yang mana mereka minta kepada Nabi itu, lantiklah untuk kami seorang raja, kami akan berperang pada jalan Allah, kata mereka kepada Syamuel. Nabi Syamuel ni tahu perangai orang-orang Bani Israel zaman tu. Kalau bagi dekat dia kata nak perang, tapi dia perang ke? Dia tak perang. Sebab tu Nabi Syamuel tanya kepada, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Boleh jadi kalau aku lantik kepada engkau seorang raja ni, korang tak perang pun, kau suruh je anak-anak buah kau perang, tapi engkau pun tak perang. Lalu dilantiklah, dipendekkan cerita, dilantiklah seorang lelaki yang dipanggil Talut. Jadi apabila dilantik Talut ini, agak-agak Bani Israel puas hati tak? Tak puas hati. Sebab Talut ni, dia ni miskin. Bani Israel ni rasa bila suruh Nabi Syamuel lantiklah kami seorang ketua, seorang raja, lalu dia akan lantik di kalangan dia orang ni lah. Tapi Nabi Syamuel tak lantik di kalangan mereka. Nabi Syamuel cari lantik Talut. Dan Talut ni miskin, tetapi dia kata Talut ini badan dia kuat, dan dia ada ilmu. Dia ada kelebihan ilmu.
Jadi nak cerita kat sini tuan-tuan bukan nak cerita kisah tu, tetapi kisah yang panjang diceritakan itu di dalam Al-Quran berlaku di mana? Berlaku juga di Palestin, di Palestin tuan-tuan. Okey. Dan jadi di akhirnya kalahlah Talut, mengalahkan Talut ini. Dia tak dapat kalahkan Jalut, tapi dalam ketika dia berlaku kisah itu ada Nabi Daud. Nabi Daud dalam tentera Talut ni tadi ada Nabi Daud, dan Nabi Daud bunuh Jalut. Jalut. Panjang kisah ni. Okey, tak apa. Okey, jadi Palestin tuan-tuan, bagaimana untuk kita lupakan Palestin kalau dia adalah bumi kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala utuskan untuk menyebarkan Islam. Bagaimana kita boleh melupakan bumi itu? Tak mungkin untuk kita lupakan. Kalau diberi pilihan tanah ini ataupun tanah sana, sepatutnya pilihan kita adalah tanah sana. Diberi pilihan mana satu yang kau nak, ni kau sana adalah sepatutnya pilihan kita. Bagaimana kita bersenang lenang di tanah kita, sedangkan tanah di sana sedang diambil sedikit demi sedikit. Tuan-tuan, baik, jadi saya nak apa ni, kita kena fahamlah maknanya sikitlah sejarah berkenaan dengan Palestin ni tuan-tuan. Bagaimana daripada awal dia sampai hari ni, macam mana boleh orang-orang Yahudi ambil Palestin. Okey. Jadi sebelum daripada tu, nama Palestin tu sendiri tuan-tuan, nama Palestin itu sudah wujud lama sebelum Masihi lagi. 5 kurun sebelum Masihi, nama Palestin tu dah ada. Maksudnya nama ni lama lah. Macam kita Malaysia ni tuan-tuan, nama sekarang apa? Malaysia. Sebelum Malaysia, Tanah Melayu. Sebelum Tanah Melayu, mula-mula nama kita ditulis dalam sejarah, nama dia Melu Kolon. Melu Kolon. Maknanya itu dalam bahasa Greek. Melu Kolon tu maksudnya dia adalah, maksud dia bahagian Melayu, kan? Okey, itu nama asal kita, Melu Kolon. Macam itulah. Melu Kolon, tak tahu nak sebut. Okey. Tapi nama Melu Kolon itu pun yang direkodkan, nama yang paling pertama untuk tanah kita duduk ni, hanyalah direkodkan 1500 tahun selepas Masihi. Nama tu mula-mula ada dalam dicatatkan 1500 selepas Masihi. Selepas Melu Kolon itu barulah tukar jadi Tanah Melayu. Lepas tu Persekutuan Tanah Melayu, lepas tu jadilah Malaysia. Tapi hanya ada selepas 1500 tahun. Nama dia orang ini 5000 tahun sebelum daripada Masihi lagi. Jadi lama lah. Jadi sejarah dia lama kalau kita nak tengok sejarahnya daripada awal. Tetapi kita nak tengok siapa yang mula-mula menguasai Palestin. Pada zaman Nabi Ibrahim pindah dulu, dia tak ada pemerintah yang macam takbir seluruh, tak ada. Nabi Ibrahim pindah dulu mula-mula tak ada. Lepas tu Nabi Musa pun tak ada. Nabi Musa hanyalah ketua kepada Bani Israel itu sahaja. Yang mula-mula menguasai Palestin adalah Nabi yang dipanggil sebagai Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni siapa? Yusha' bin Nun ni kalau tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, dia adalah lelaki yang ikut Nabi Musa tu. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, Nabi Musa dengan seorang lelaki lagi, seorang budak, cari Nabi Khidir. Ataupun Nabi Khidir juga tak disebut namanya dalam Al-Quran. Nabi Khadar, ada sebutan Nabi Khadar atau Nabi Khidir, kan? Lebih popular dengan Nabi Khadar. Okay. Tapi yang ikut Nabi Musa ini tak disebut namanya, dikatakan nama dia Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Jadi kalau ikut sejarahnya, Yusha' bin Nun inilah orang yang pertama mengalahkan orang-orang Kan'an yang ada di Palestin dan mula mentadbir Palestin. Itu sejarah yang awal. Jadi ini cerita 7000 tahun sebelum, 7000 tahun, 8000 tahun sebelum, masih lama. Okay. Jadi asalnya tanah Palestin adalah tanah orang Islam. Asalnya. Yusha' bin Nun adalah Nabi lah. Okay. Selepas daripada dia, siapa yang pula memerintah?
Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud memerintah, lepas daripada Nabi Daud alaihi salam memerintah secara adil, diberi pula pemerintahan itu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, selepas daripada tu tempoh yang lama, 600 tahun sebelum Masihi itu, diambil alih oleh orang-orang Greek. Orang-orang Greek menguasai dunia ni. Dia orang, antara kawasan yang dia kontrol adalah Palestin. Orang Greek, lepas orang Greek diperintah oleh Rom. Okey, jadi orang Rom ni lepas dia ambil daripada Greek, dia pun memerintah dengan begitu lama, begitu lama, sampai dia merintah itu lebih kurang 700 tahun, 700 tahun, dan dia perintah itu sepanjang kelahiran. Waktu itu kelahiran di situ adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lahir pun Rom lagi menguasai. Tapi asal dia tadi kita tahu siapa? Nabi Yusha bin Nun. Asalnya adalah Islam. Okey, lepas tu apabila diambil oleh Rom sekian lama, sehingga kan Rom ni, Nabi Isa lahir, Rom memerintah Palestin. Nabi SAW lahir, Rom juga memerintah Palestin. Rom ni siapa? Rom ni asalnya Itali lah, Kristian, daripada Itali, tetapi Rom dia orang ni adalah Rom Timur. Rom Timur yang memerintah di kawasan tu, dan akhirnya berjaya diambil semula oleh Umar bin Al-Khattab. Umar berjaya, selepas daripada Nabi wafat, Abu Bakar 2 tahun, dan lepas daripada tu Umar berjaya buka balik Palestin, dan diserahkan kunci. Umar tak pernah pergi ambil kunci. Kalau kita tahu zaman Umar ni tuan-tuan, Umar bin Khattab ni, dia buka empire banyak. Dia buka Syam, dia buka Iraq, dia buka semua, tapi dia tak pernah pergi pun tempat tu. Tapi satu-satunya negara yang dia pergi untuk buka, untuk rasmikan pembukaan adalah Palestin. Dan dia pergi sampai orang tak tahu mana satu khalifah. Dia pergi dengan 2 orang. Seorang naik, dia bawa satu kuda. Satu kuda tu kadang-kadang Umar naik, orang tu tarik, budak tu tarik. Dan kadang-kadang Umar turun, budak tu naik, Umar tarik. Orang tak tahu mana satu khalifah. Khalifah yang tengah tarik itu. Jadi betul ke khalifah orang Islam yang berjaya buka Palestin ini yang tengah tarik kuda, budak tengah duduk? Jadi yang tu adalah Umar bin Al-Khattab. Selepas daripada itu diteruskan, Palestin diteruskan di bawah pemerintahan orang Islam, kerajaan Umawi, kerajaan Abbasi, kerajaan Mamluki. Banyak lama daripada Umar tu, Umawi, Abbasi, Mamluki. Akhirnya di tengah-tengah tu jatuh pada tentera salib. Bila berlaku perang salib, Palestin jatuh balik kepada tangan Kristian, Eropah, yang dia orang declare untuk dapatkan juga Holy Land. Dia panggil Palestin ini Holy Land. Jadi dia orang hantar tentera daripada Eropah untuk kalahkan, dan jatuhlah balik Palestin di tangan orang Kristian. Dan kemudian diambil balik oleh, dirampas balik oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sejarah ni panjang tuan-tuan. Salahuddin Al-Ayyubi ambil balik dan menang, dan diteruskan selepas Salahuddin Al-Ayyubi oleh kerajaan Osmaniyah, kerajaan Osman. Osman terus daripada 1516 sampai 1917. Kurun baru ni 19. Kerajaan Osmaniyah pegang Palestin 1516 1917. 400 tahun di bawah kerajaan Osmaniyah. Lama. Dan kerajaan Osmaniyah makin lemah, jatuh je. Lepas je perang dunia pertama tu, kerajaan Osmaniyah habis. Kerajaan Osmaniyah salah pilih tim begitu. Dia pilih dengan Jerman, dengan Austria-Hungary, kalah. Yang menang tentera bersekutu ni menang. Amerika, Perancis, Britain itu menang. Jadi kalah, kerajaan Osmaniyah kalah terus, dan jatuhlah balik Palestin ini di tangan British. British waktu tu antara kuasa paling besar. Jadi 1917 ni tuan-tuan, lepas 1917 ada satu kertas kerja daripada orang Yahudi untuk
ambil kutip orang-orang Yahudi yang berada di Eropah ni, kutip semua letak dekat satu tempat. Jadi cadangan mereka adalah letakkan balik di Palestin. Dan British setuju. British setuju. Sebab apa? British ketika itu menguasai Palestin. Lepas Osmaniyah jatuh, okey, kita letak dekat tengah-tengah. Jadi daripada sini sejarah kita yang kita ketahui bermula. Yang kita maksudnya kalau ada orang hidup boleh menyaksikan sejarah ni, dia tahu sejarah ni. Dia sempat dengan sejarah ni. 1917 diberi balik kepada diberi kepada tanah orang Palestin itu, diberi kepada Yahudi untuk letak dekat situ. Jadi apabila dia start membesar, jadi British ni macam biasa, perangai British sangat buruk tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu kan perangai British ni kan. Kita kadang-kadang setengah orang Melayu ni, orang Malaysia lah, dia rasa macam British ni bagus kan. British lah yang memajukan kita. Tak tuan-tuan, British merosakkan negara kita. Kenapa dia letak, dia ambil orang luar dan dia akan bela orang luar tu dekat tanah kita, dan dia bagi macam-macam dekat orang luar ni. Itu perangai dia kan. Dia bubuh orang luar ni, dia bubuh kat pekan, dia bagi kau kuasai ekonomi, dia bagi kau, okey, kau cari yang ni, benda-benda penting, hasil-hasil penting dalam negara tu dia bagi dekat orang tu, dia bagi orang tu uruskan. Apa yang berlaku kat kita pun lebih kurang British buat. Sebab tu orang Melayu berada di kampung, dia tak ada masalah orang Melayu di kampung ke di mana, tapi tanah yang berharga adalah di tengah tu kan, di sentral dia tu yang penting, pusat perniagaan. Tapi tanah kat situ tak ada milik orang kita kan. Itulah yang berlaku juga di Palestin. Dia ambil orang luar daripada Yahudi, dia bubuh dekat tengah-tengah tu, dan dia tolong segala-galanya. Dia bagi makan, dia bagi senjata, dia bagi semua benda. Dia tolong orang tu sampai orang tu kuat dan tindas balik tempat yang dia tumpang. Jadi apabila dia orang ni start membesar, orang Arab ni lawan ni. Sejak daripada dia masuk tu, orang Arab lawan, dan British tolong hapuskan. Siapa yang lawan je orang Israel ni, aku jaga. Siapa lawan je, aku akan bunuh dia. Tangkap, penjara, tangkap, bunuh. Siapa yang nak lawan ke, memang habis. British bunuh. Sampai Israel menjadi satu negara yang kuat. Sampai akhirnya British apabila nak masuk lepas perang dunia kedua, British makin lemah kan. British dah tak kuat dah kan. Amerika nampak makin kuat, British dah tak kuat. Jadi dia mula, okey dah, kami dah tak larat nak layan orang Yahudi dekat Palestin ni, kami ambil balik kes ni, kami serahkan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1948. Pulang balik kepada Bangsa-Bangsa Bersatu, dan Bangsa-Bangsa Bersatu buat keputusan yang sangat tidak adil, bahagi dua Palestin tu, pecah dua. Asalnya tadi menumpang ya, tiba-tiba sekarang ni Israel belah sini, Palestin belah sini, tapi dia bahagi tu bukan belah dua macam tu lah, adalah tempek ni tempek. Dan bila bahagi dua tu, 55% daripada tanah pembahagian itu diberi kepada Yahudi. Penduduk asal dapat 45% ya kan, 55 dan diberi kepada Yahudi. Sangat tidak adil oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang kita tahu di belakang ni ada kuasa-kuasa veto ni yang padan lah muka kau. Jadi sangat tidak adil sejak 1948 itu. Dan apabila dibahagi itu tuan-tuan, orang Palestin tak puas hati. Orang Yahudi okeylah, cantik lah, dapat lebih. Tapi lepas daripada tu, mereka masih lagi ambil lagi tanah. Daripada 55 tadi, dia ambil. Sampai hari ni dia masih ambil lagi. Pembahagian hari tu dia tak ikut pun. Kan? Dia ambil lagi. Dan yang terbaru sekali, yang paling baru yang kita dapat tengok hari tu di Sheikh Jarrah di tebing barat. Kalau kita tengok last kali tanah orang Islam ni ada sedikit di Gaza, di tebing barat tu besar, tapi tebing barat tu pun dah habis dah. Di tebing barat tu pun dah habis dah. Yang terakhir itu di Sheikh Jarrah, yang kita nampak sebab zaman tu dah ada video, zaman ni dah ada video kan. Yang kita nampak, dia pergi ketuk pintu orang tu, keluar sekarang, rumah kau dan juga tanaman zaitun semua ni aku punya. Kan macam tu ya. Macam mana kita boleh, kalau kita kono bondo tu macam mana tuan-tuan, kita elok duk rumah ni kan, ni rumah kau, ayam kau, lembu kau semua dia ambil. Macam mana tuan-tuan? Jadi itulah perangai Israel
Dan daripada tahun 1948 sampai ke hari ini mereka menguasai tanah-tanah ni. Dan lah orang bagi tumpang, lepas itu diberi secara tidak adil, kemudian rampas lagi tanah-tanah, dan akhirnya orang Islam yang betul-betul ada hanyalah di sepanjang Gaza tu. Tebing barat tu dah macam tebing barat, padanya juga ada Jerusalem, di situ Masjid Al-Aqsa, tetapi yang tu memang dah macam bukan tanah dia lah. Yang betul-betul ada hanyalah di Gaza ni. Gaza ni tuan-tuan, kocik betul tu. Gaza ni daripada hujung ke hujung 40 km. Hujung 40 km. Jauh besarlah Melaka daripada Gaza ni kan. 40, dia punya daripada hujung ke hujung 40 km, daripada topi ke topi tu 9 km. Dan besar tu diduduki oleh 2.2 juta orang Islam. Jadi sempit Gaza tu. Sempit sangat Gaza tu tuan-tuan. Jadi itulah nak cerita apa yang berlaku sejarah berkenaan dengan Palestin tuan-tuan. Jadi kita kena sedar hari ini ia bukanlah semata-mata isu agama tuan-tuan. Ia adalah isu kemanusiaan. Bagaimana boleh seorang manusia datang ke rumah seorang manusia dan ambil rumah orang, ambil rumah dia, ambil tanah dia. Jadi kita kena sedar dan kita kena bantu. Kalau bukan kerana agama pun kerana manusia, tak mungkin orang boleh buat macam tu. Apatah lagi orang yang kena itu adalah orang Islam. Dan tanah yang diambil tu adalah tanah muqaddasah, tanah yang suci. Dalam Al-Quran disebut tanah Palestin ini dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Allah Ta'ala cerita, kami memperjalankan hamba kami daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Jadi bukan sekadar manusia, bukan sekadar Islam, tanah yang diambil itu adalah tanah yang diberkati. Dalam surah lain disebut ardul muqaddasah, tanah yang disucikan. Ini suci daripada syirik yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi kita kena sentiasa, kita kena bantu. Dalam hadis tuan-tuan, cover insya-Allah. Okey. Dalam hadis, dalam sebuah hadis Nabi SAW bagi tahu, inna Sulaimana ibna Dawud lamma bana Baitul Maqdis. Sesungguhnya Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman yang binkan Daud, apabila dia membina Baitul Maqdis, sa'alallahu azza wa jalla khilalan salatah, dia minta kepada Allah Ta'ala 3 benda. Sa'alallahu hukman yusadifu hukmah, dia minta kepada Allah, Nabi Sulaiman minta, ya Allah, berilah kepada aku hikmah yang hampir sama dengan hikmahmu. Allah Ta'ala kita tahu memiliki Allah Ta'ala Al-Hakim, yang memberi hikmah. Ya Allah, kurniakan aku hikmah macam hikmah engkau. Nabi Sulaiman minta, lalu fa'utiyahu, diberi kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman memerintah dengan hikmah. Wa sa'alallahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih, dan dia minta kepada Allah Ta'ala satu kerajaan yang takkan ada orang yang boleh ada macam dia. Dalam kerajaan ni apa yang penting? Aset ni. Dan Nabi Sulaiman tak ada orang yang ada aset macam dia. Apa dia aset dia tadi? Binatang, jin, cuaca, semua adalah aset dia, besar. Jadi tak ada orang selepas Nabi Sulaiman. Fa'utiyahu, dan diberi kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama hikmah, diberi aset yang besar dalam kerajaan. Dan yang ketiga, dia minta kepada Allah, hina faragha min bina'il masjid, apabila dia selesai memulihkan Masjid Al-Aqsa, dia minta kepada Allah satu lagi yang Nabi Sulaiman minta, alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa as-salatu fihi. Dia minta kepada Allah, ya Allah, janganlah ada manusia yang datang yang tak berniat untuk salat di sini. Jangan bagi ada manusia yang datang yang tujuan dia datang kat sini tak nak pun salat. Ayyukhrijahu min khati'atihi kayaumi waladathu ummah. Dan orang yang keluar daripada tempat ni nanti dia akan keluar daripada tempat ini seperti mana dia keluar daripada perut maknya. Yang ni dia bersih daripada dosa.
Lalu Nabi kata ammas natani, dua daripadanya Allah Ta'ala, dia minta tiga tadi dia minta tiga. Nabi bagi tahu Sulaiman telah diberi dua daripadanya, wa arju ayyakuna qad u'tiya thalithah, dan aku harap Nabi Sulaiman nanti diberi yang ketiga, iaitu apa yang dia minta yang ketiga tadi, jangan ada orang yang masuk dalam bumi ni dan dia tak ada niat pun nak salat, iaitu orang Yahudi lah yang masuk nak rampas tanah, dia bukan nak solat pun dekat situ. Jadi Nabi doa waktu tu, aku harap Allah Ta'ala beri yang ketiga. Tuan-tuan, jadi nak beritahu kat sini, berdasarkan hadis-hadis yang kita tengok, hadis-hadis fitan, kita tahu Nabi Isa semua akan turun daripada Palestin. Dia turun ke Palestin, dan kita tahu pasti orang Islam menang di Palestin. Orang Islam pasti menang di Palestin. Mungkin kita tak tahu bila. Sebagian orang kalau dia tak baca hadis ni, dia risau Palestin ini esok jadi macam Andalus. Andalus di Spanyol. Andalus di Spanyol. Kalau kita tahu Andalus, kerajaan Andalus, kerajaan Islam di Spanyol dulu 900 tahun di Spanyol. Hari ni satu pun tak tinggal. Habis macam tu. Dah tak ada dah. Hilang nama Andalus. Jadi sebahagian orang risau Palestin akan jadi macam Andalus. Tak adalah. Tapi tak. Ya, pasti kita pasti akan menang di Palestin. Isunya tuan-tuan, kita yang hidup zaman ni, adakah kita penyumbang kepada kemenangan itu? Itu je isu dia sekarang ni. Kita yang ada hari ni, adakah kita nak jadi penyumbang ataupun kita hajilah tengok lah. Orang letak tabung pun tak apalah, kau pandai lah kau. Esok nak tengok je. Jadi itu isu yang patut kita ketengahkan. Kita tahu orang Islam pasti menang, kita nak bantu kok, kita nak tengok je. Kita nak tengok. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Saya ingat habis dulu dekat sini. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa iyaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan? Tak ada? Tak ada, tuan. Tuan banyak soalan ni. Tak apa, simpan dah. Ya, kita berhenti dan kita azan dah.